Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syazwan. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan yang mana tajuk tugasan kami ialah institusi kewangan sosial berkaitan wakaf di Malaysia. Seterusnya saya akan membincangkan sedikit secara ringkas definisi wakaf yang mana di sini terdapat 3 perkataan bahasa Arab tetapi kebanyakan ulama fiqh mentakrifkan wakaf dari segi bahasa menggunakan perkataan al-habs yang mana perkataan ini lebih hampir dengan pengertian syarak. Jadi dari sudut syarak ialah wakaf ialah satu amalan dengan menyerahkan sebahagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan kepada masyarakat bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah. Jadi wakaf ialah merupakan satu amalan sedekah yang digalakkan oleh Islam sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat ke-92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Jadi itu sedikit sebanyak secara ringkas definisi wakaf. Baiklah, pertama sekali ialah berkenaan objektif kajian. Jadi tujuan utama kami melakukan kajian tersebut adalah untuk mendapatkan hubungan ataupun kaitan di antara institusi kewangan sosial dan juga wakaf berdasarkan aspek-aspek berikut. First kali is pemeliharaan dan pertumbuhan aset. Kedua ialah kebajikan sosial. Ketiga ialah mengelakkan riba. Keempat, pelaburan beretika. Kelima, kebertanggungjawabkan dan ketulusan. Keenam, ketahanan ataupun kemapanan jangka panjang. Dan terakhir sekali ialah pematuhan undang-undang dan kawal selia. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam wakaf. Kepentingan yang pertama, ia dapat menyediakan pembiayaan yang berteraskan keadilan. Yang kedua, ia dapat menyokong pembangunan ekonomi yang berterusan. Yang ketiga, ia menjadi sebagai pemangkin untuk pembangunan sosial dan pendidikan. Yang keempat adalah untuk memelihara nilai-nilai Islam. Dan akhir sekali, ia dapat mewujudkan kesinambungan institusi kewangan Islam. Okey, berikut adalah hasil kajian kami tentang kepentingan wakaf dalam institusi kewangan Islam dan bagaimana konsep ini tidak hanya menyokong pembangunan ekonomi tetapi ia juga mengukuhkan nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi landasan agama. Seterusnya, kami akan membincangkan tentang isu-isu semasa berkaitan dengan wakaf di institusi kewangan sosial di Malaysia. Isu pertama adalah tahap kesedaran berwakaf yang masih kurang. Menurut petikan akhbar berita harian yang bertarikh 6 Oktober 2022, pada ketika itu Menteri Hal Ehwal Agama menyatakan bahawa kekurangan semua modal untuk pembangunan tanah wakaf dan juga kesedaran tentang amalan berwakaf adalah masih kurang dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, masyarakat Malaysia juga kurang mengetahui tentang wakaf pendidikan kerana mereka secara umumnya lebih mengetahui tentang wakaf tanah kubur dan pembangunan masjid sahaja berbanding wakaf pendidikan. Isu yang kedua ialah pelibatan institusi perbankan dalam industri wakaf. Sistem perbankan di Malaysia merupakan institusi kewangan yang utama di negara kita. Namun begitu, wakaf telah dipinggirkan dari sistem kewangan Islam di Malaysia. Ini menunjukkan bahawa wakaf dalam sistem perbankan masih belum mendapat perhatian sepenuhnya oleh mana-mana institusi perbankan Islam di Malaysia. Walaupun negara kita telah berkembang maju, namun hakikatnya masih banyak perkara yang perlu diterokai. Dengan hasil pelibatan wakaf dalam urusan perbankan ini, banyak impak positif dapat kita perolehi. Ini dapat dilihat melalui negara jiran kita sendiri iaitu Indonesia yang telah menubuhkan bank wakaf untuk membantu masyarakat dengan memberi pembiayaan yang berfokus dalam pembangunan ekonomi setempat. Oleh sebab itu, ini bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada golongan yang menerima, malah dapat memperkukuhkan ekonomi serta memperbaiki sektor ekonomi. Isu yang ketiga adalah integrasi wakaf dalam perbankan Islam. Sebelum itu, integrasi bermaksud gabungan sesuatu. Menurut sumber zakat dalam Islamik dan filantropi, menyatakan bahawa keterbukaan masyarakat dalam menyumbang sumbangan wakaf ini semakin meningkat. Namun pekhususan hanya difokuskan kepada pelbagai aktiviti yang menghalang keagamaan, sedangkan banyak ruang dan aspek yang lain memerlukan perhatian. Pelbagai prasarana dan kemudahan yang diperlukan masyarakat umum, terutamanya yang diusahakan oleh NGO seperti Persatuan Orang Kurang Upaya. Kita tahu selama ini bahawa Bank Islam adalah diamanahkan sebagai amil
dalam mengumpulkan dana zakat mengikut syariat Islam dan efisien dan efektif dalam pengurusan kewangan. Oleh yang demikian, Bank Islam dijadikan tempat atau platform untuk masyarakat menyumbang sumbangan wakaf ini bagi memudahkan sistem wakaf ini berkembang luas di dalam negara Malaysia. Seterusnya adalah cabaran. Pertama adalah pembangunan tanah wakaf. Disebabkan oleh kekurangan rangka kerja dan peraturan perundangan yang tidak seragam yang mengawal selia harta wakaf dan konflik mengenai penggunaan tanah, pemilikan dan pengurusan boleh berpunca daripada kekurangan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, pentadbiran dan penyelenggaraan harta wakaf memberi kesukaran yang besar dan banyak tanah wakaf masih kurang digunakan atau tidak diselenggara dengan sempurna. Kedua adalah pelaksanaan wakaf pendidikan. Disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan kefahaman tentang wakaf di kalangan perdema dan institusi pendidikan dan persekitaran perundangan dan kawal selia wakaf sering bercelaru dan kurang jelas. Selain itu, kurangnya sistem tadbir urus dan pengurusan yang tidak kukuh di institusi pendidikan dan masalah besar dengan daya maju ekonomi dan kewangan wakaf pendidikan. Ketiga adalah penumbuhan dana wakaf. Disebabkan oleh kerumitan pengurusan dana wakaf yang memerlukan kepakaran dalam kewangan Islam dan undang-undang wakaf yang mungkin kekurangan banyak institusi. Dan pelibatan perdema terus sukar disebabkan kekurangan pengetahuan, kekurangan keterusan atau kurang keyakinan terhadap pentadbiran dana ini. Masalah peraturan dan undang-undang mungkin menyukarkan dana wakaf untuk dimulakan dan dikembangkan. Nama saya Intan Zarlita dengan nombor metrik A187394. Dalam bahagian ini, saya akan meneruskan penerangan dalam bahagian cabaran. Jadi, cabaran lain yang dihadapi dalam institusi kewangan sosial berkaitan wakaf di Malaysia adalah kekurangan sokongan daripada sektor swasta. Sokongan sektor swasta sememangnya memainkan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan lagi aktiviti wakaf. Tetapi ia menjadi satu cabaran yang sangat besar buat aktiviti wakaf apabila tiada sokongan yang memberangsangkan daripada sektor swasta. Perkara ini disebabkan oleh lokasi harta wakaf yang kurang strategik menyebabkan berlakunya kegagalan dalam mencapai persetujuan dalam terma. Sektor swasta juga tidak yakin terhadap agensi agama Islam sebagai sebuah entiti komersial kerana bagi mereka agensi agama Islam ini kurang berpengetahuan dan pengalaman dalam hal pembangunan komersial. Jadi disebabkan itu, sektor swasta perlulah terlibat dalam menyumbang aktiviti wakaf supaya Jabatan Agama Negeri dapat meningkatkan rangkaian kerjasama dan kepakaran dengan sektor swasta bagi memastikan wakaf dapat dilaksanakan dengan berkesan. Cabaran terakhir yang akan saya terangkan adalah cabaran dalam kekurangan modal. Kebanyakan hasil wakaf datang dalam bentuk pendapatan dan hasilnya digunakan untuk membayar penyelenggaraan hartanah, membayar cukai tanah dan kadar taksiran. Namun, hasil tersebut tidak mampu menampung perbelanjaan operasi untuk membiayai projek pembangunan dan memperoleh harta wakaf yang baru. Pembiayaan ini sukar untuk diperolehi kerana tanah wakaf tidak dapat dicagar kepada institusi kewangan untuk mendapatkan pulangan pembiayaan. Kemudian terdapat sesetengah tanah wakaf yang kosong dipajak kepada pelabur swasta kerana Majlis Agama Negeri tidak mempunyai dana yang mencukupi. Majlis Agama Negeri Kedah, MAIK, menggunakan pendekatan yang sama dengan memajak harta yang telah dibangunkan oleh pemaju kepada pembeli dengan kadar sewa dalam tempoh tertentu untuk mendapatkan dana. Hak miliknya masih kekal, cuma manfaat sahaja yang dipindahkan. Akan tetapi, majlis hanya menerima sewa pajakan dan bukan untung daripada perusahaan. Belanjawan negeri juga tidak mengutamakan peruntukan terhadap pembangunan wakaf, sebaliknya hanya menyediakan peruntukan untuk penyelenggaraan wakaf. Keadaan ini menyebabkan institusi wakaf kurang mendapat sokongan daripada pendedahan terhadap faedah dan potensi tanah wakaf di lokasi yang strategik tidak dapat dilaksanakan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penambahbaikan daripada beberapa cabaran yang telah dinyatakan. Yang pertama adalah penambahbaikan bagi pembangunan tanah wakaf. Penambahbaikan yang telah dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah menyeragamkan undang-undang dan peraturan Islam di Malaysia. Ekoran itu, Rang Undang-Undang Wakaf Wilayah Persekutuan telah ditubuhkan sebagai modal undang-undang wakaf yang boleh digunakan di Malaysia. Selain itu, isu yang dipertikaikan dalam pembangunan tanah wakaf adalah terdapat banyak tanah wakaf yang masih kurang digunakan atau tidak diselenggara dengan sempurna. Bagi meningkatkan kebolehcapaian tanah wakaf, pembangunan infrastruktur moden perlu diperbanyakkan seperti pembangunan hartanah, penambahbaikan bekalan air dan kemudahan berkomunikasi. Sebagai contoh, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bakal melaksanakan projek pembangunan fasa 2 yang dikenali sebagai Perumahan Wakaf Mutiaraku. Hal ini dapat membantu kerajaan negeri menangani isu berkaitan kebolehcapaian dan keragaman perumahan di wilayah ini. Nama saya Nurul Islam binti Abdul Halil dengan nombor metrik A194843. Saya akan menerangkan penambahbaikan dalam pelaksanaan wakaf pendidikan yang seterusnya.
cabaran yang dapat dikesan daripada pelaksanaan wakaf pendidikan ialah kekurangan pengetahuan dan kefahaman tentang wakaf di kalangan penderma dan institusi pendidikan. Dengan itu, penambahbaikan yang terbaik ialah mengadakan kempen dan bengkel pendidikan untuk meningkatkan lagi kesedaran di kalangan penderma dan institusi pendidikan tentang faedah dan potensi wakaf untuk pendidikan. Penyampaian perkhidmatan ini perlu untuk terus dilaksanakan secara berkesan dan konsisten dari masa ke semasa agar masyarakat menjadi lebih cakna di masa seterusnya. Impak lain bagi pelaksanaan wakaf pendidikan mampu memberi manfaat kepada orang Islam dan bukan orang Islam. Di samping itu, cabaran yang kedua yang dihadapi dalam pelaksanaan wakaf pendidikan ialah persekitaran perundangan dan kawal selia wakaf sering bercendaru dan kurang jelas. Hal ini kerana kekurangan sistem tadbir urus dan pengurusan yang tidak kukuh di institusi pendidikan. Oleh itu, untuk memastikan penggunaan pembiayaan wakaf yang telus dan berkesan, pihak berkenaan hendaklah menghantar pekerja ke kursus latihan supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan kepakaran teknikal bagi memenuhi tuntutan prinsip integriti yang cekap. Dengan melaksanakan amalan tadbir urus yang baik, institusi pendidikan boleh menanam keyakinan kepada penderma dan memastikan dana wakaf digunakan dengan sewajarnya dan berkesan. Akhir sekali adalah penambahbaikan penubuhan dana wakaf. Cabaran yang telah diketengahkan dalam menubuhkan dana wakaf adalah kerumitan pengurusan dana wakaf menimbulkan cabaran yang ketara. Bagi menangani cabaran ini, berkolaborasi dan bekerjasama dengan pakar luar boleh membantu dalam menyelesaikan dan menilai kebolehsanaan pembangunan wakaf di Malaysia. Seterusnya, kesedaran umat Islam tentang wakaf haruslah ditingkatkan kerana perkara ini sangat penting bagi umat Islam. Pihak berkuasa haruslah melaksanakan program pendidikan dan kesedaran kepada pelajar maupun orang awam bahawa wakaf bukan sahaja dalam bentuk tanah tetapi merangkumi pelbagai bentuk seperti wakaf pembangunan, wakaf pendidikan, wakaf perubatan dan lain-lain. Pihak yang bertanggungjawab boleh mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif untuk dana wakaf berkembang lebih maju.